kerajaan melalui beberapa kementerian dan agensi telah membangunkan aplikasi Gerak Malaysia, MySejahtera dan MyTrace bagi membantu pengawasan penularan COVID-19 di dalam negara. Aplikasi Gerak Malaysia dibangunkan untuk membantu polis diraja Malaysia dalam menguruskan pergerakan semasa Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat. Sehingga kini sebanyak 2.2 juta telah dimuat turun dan jumlah kos yang terlibat adalah ditanggung sepenuhnya oleh pihak industri, bukan kerajaan. Aplikasi MySejahtera dibangunkan membantu kerajaan dalam pengawasan penularan COVID-19 dan memutuskan rantaian jangkitan dan seterusnya menangani wabak COVID-19 melalui penilaian kesihatan kendiri. Sehingga 15 Julai 2020, MySejahtera telah mempunyai 15 juta pengguna dan aplikasi ini mula dibangunkan secara corporate social responsibility dengan izin. Untuk pengetahuan Yang Berhormat juga dan juga rakyat Malaysia, kita minta janganlah ada apps lain sebab kita lihat ada permohonan daripada apps lain daripada negeri untuk membuat apps lain selepas MySejahtera. Biarlah ianya ada satu saja untuk memudahkan kerajaan. Dan untuk pengetahuan Dewan ini juga, MySejahtera ini adminnya adalah Kementerian Kesihatan dan juga MKN, bukan Kementerian Komunikasi dan Multimedia. Jadi biarlah satu kementerian saja yang menguruskan. Jadi kalau ada permohonan lain, kita minta kerjasamalah, tak payah buat. Berhubung dengan penggunaan aplikasi digital yang dilancarkan oleh kerajaan seperti yang dinyatakan di atas, Jabatan Perlindungan Data Peribadi pada 29 Mei 2020 telah mengeluarkan advisory tata cara pengendalian bagi pengumpulan memprosesan dan penyimpanan data peribadi oleh premis penjagaan semasa Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat. Tata cara ini antara lain telah menggariskan perkara seperti berikut. Pertama, bahawa premis penjagaan hanya perlu merekodkan nama, nombor telefon, tarikh dan masa kehadiran pengunjung. Kedua, kaedah pengumpulan data peribadi adalah takluk kepada premis penjagaan. Paparan notis yang jelas mengenai tujuan pengumpulan data peribadi. Data peribadi yang dikumpul hanya digunakan untuk tujuan pengesahan kontak selaras dengan Akta Pencegahan dan Pengaluan Penyakit-Penyakit. Tempoh masa penyimpanan data peribadi yang dikumpul adalah sehingga 6 bulan Perintah Kawalan Pergerakan dan ditamatkan mesti dimusnahkan dan dipadam secara kekal. Selepas 9 bulan, kita padam. Ini konform. Premis penjagaan perlu memastikan data peribadi dan dikumpul adalah tepat dan tidak menirukan. Cuma sedikit ada keliruan sikit untuk pengetahuan Dewan. Kalau kita pergi premis penjagaan, dia menulis suhu badan. Maka ini tidak wajib dan kalau dari segi maknanya kita bahawa advisory yang kita buat ini adalah salah. Jadi sekarang ni kita ada buat amalan salah di negara kita di mana kita menulis tentang suhu badan. Tapi ini tidak boleh dilakukan kalau kita mengikut advisory. Ini untuk pengetahuan. Terima kasih. Soalan tambahan pertama, sila Puchong. Terima kasih Tuan Ketua. Tuan Ketua, memang usaha untuk kita wujudkan aplikasi untuk kita bersama-sama mencegah wabak COVID-19 ini memang dialu-alukan. Ini satu perkara yang cukup penting. Tapi dalam masa yang sama, Tuan Ketua, kita kena pastikan bahawa semua data yang kita kumpul melalui aplikasi-aplikasi ini terjamin dan tidak ada sebarang kemungkinan bahawa ianya akan berlaku satu ataupun kebocoran. Tuan Ketua, dalam keadaan tersebut saya dengar jawapan yang diberikan oleh Yang Berhormat Timbalan Menteri di mana dikatakan bahawa aplikasi ini dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan dan juga MKN. Saya ingin hulurkan dua soalan. Satu, Timbalan Menteri, adakah Akta Perlindungan Data Peribadi ini terpakai kepada Kerajaan Persekutuan? Dan sekiranya ianya tidak terpakai kepada Kerajaan Persekutuan, apakah kesan perkara ini ataupun ketinggalan ianya terpakai kepada Kerajaan Persekutuan kepada semua data-data yang kita kumpulkan melalui aplikasi-aplikasi ini? Sekiranya berlaku satu kebocoran, maka tidak boleh ada tindakan yang diambil. So saya minta satu pandangan daripada Timbalan Menteri berkenaan perkara itu. Ya, dua soalan. Adakah ianya akta ini terpakai kepada Kerajaan Persekutuan? Sekiranya tidak, apakah kesannya kepada data-data yang dikumpul melalui aplikasi-aplikasi ini? Terima kasih. Terima kasih Puchong. Baik. Sila Timbalan Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Puchong.
Untuk pengetahuan Yang Berhormat Puchong, kita sekarang ni kita di peringkat konsultasi lah. Maknanya kita panggil agensi-agensi kerajaan dan juga pihak-pihak yang berkaitan untuk kita draft dari segi undang-undang baru yang kita nak buat dari segi perlindungan data peribadi ni. Untuk pengetahuan Yang Berhormat pun bekas Menteri Komunikasi. Jadi untuk pengetahuan Yang Berhormat, sekarang ni baru kita tidak lagi untuk dalam mesyuarat, tidak bawa ke mesyuarat lagi sebab apa? Baru peringkat konsultasi untuk kita bincang. Untuk bahawa kita atau ni perlu ataupun tidak dari segi kita aplikasi yang berkerajaan dan sebagainya. Timbalan Menteri, sila lihat Seksyen 3 Akta itu. Ya. Ada jelas, sudah ada peruntukan yang mengatakan ianya tidak terpakai kepada kerajaan persekutuan. Jadi Ya, dalam ya, keadaan betul. tersebut, saya tak tahu, mungkin Timbalan Menteri tidak tahu, tapi ini satu perkara yang sangat penting. Ya, kalau tidak terpakai, saya minta supaya itu dilihat kerana data itu cukup penting. Kita kena pastikan ianya dilindungi dan juga ada peruntukan yang terpakai sekiranya ada berlakunya kebocoran. Terima kasih, Dato'. Baik. Terima kasih Yang Berhormat. Sebab itulah saya katakan tadi, sekarang kita di peringkat konsultasi untuk kita berbincang supaya kita akan adakan pindaan akta tersebut. Jadi maknanya untuk keputusannya kita serah pada Kabinet lah. Maknanya untuk adakah kita perlu kita buat dari segi undang-undangnya kita terpakai pada kerajaan dan sebagainya. Tapi untuk cara peribadinya pihak kementerian mencadangkan kita pakai juga pihak kerajaan. Sebab kita lihat data peribadi ini bukan saja data peribadi tapi data-data kerajaan juga dicuri oleh pihak tertentu. Di mana kita lihat bahawa baru-baru ini pun ada 2-3 kes yang data dan sebagainya dicuri dan kita perlu sediakan langkah-langkah yang perlu kita buat supaya selain daripada data peribadi, data-data kerajaan juga perlu kita lindung. Terima kasih, Ahmad. Terima kasih, Tuan Menteri. Soalan